Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Siapa-siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati di muka bumi ini muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan dapati bahawa di muka bumi ini tempat yang berhijrah yang banyak dan juga rezeki-rezeki yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan bagi sesiapa yang dia keluar daripada rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan juga Rasulnya, summa yudrikuhul maut, tiba-tiba dalam perjalanan hijrahnya itu ia mendapat kematian di saat mana ia berhijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka di sisi Allah dia sudah mendapat pahala hijrah dalam hidupnya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Bagi Allah itu dalam keadaan mengampun dosa-dosa manusia dan juga maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana kita tahu bahawa masa yang kita berada ini tak adalah dalam sejarah dunia masa manusia yang paling ramai dimatikan oleh Allah. Kira-kira saat mana kita berkumpul pada malam ini, hampir 800,000 lebih manusia yang mati. Di saat mana kita dilanda dengan wabak yang disebut dengan wabak COVID-19 ini, yang melanda seluruh dunia. Kalau kita baca dalam sejarah dunia ini, pernah berlaku penyakit yang berat yang berlaku dalam sejarah dunia, tapi tak adalah semati ini, seramai ini yang mati. Matinya dalam jumlah lebih kurang 20,000 saja. Waktu mana berlakunya Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini berlaku di zaman sahabat, waktu mana Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di waktu tersebut berlaku satu ta'un, penyakit ta'un. Maka kematian manusia berlari ketakutan untuk mati. Takut dalam keadaan mati ini seramai lebih kurang 20,000 saja yang mati. Tapi dalam sejarah dunia lepas pada tersebut tak ada lagi lah yang teruk-teruk, yang mati adalah sedikit-sedikit ratusan dan ribuan sedikit saja begitu. Tapi sekarang ini yang mati lebih kurang dekat dengan 800,000 lebih. Kemudian dalam masa yang sama juga, yang terkena dengan penyakit ataupun COVID-19 ini saja, lebih kurang 23 juta lebih manusia yang terkena. Syukurnya tuan-tuan, dalam jumlah 23 juta ataupun dalam jumlah 800,000 itu, tak ada nama kita. Allah tak tulis nama kita. Tetapi Allah bagi peluang lagi untuk diri kita masuk dalam tahun baru dalam kalender Islam. Kira-kiranya sekarang ini
kita berada dalam bulan Muharram. Bulan yang kira-kiranya bulan satu dalam kalender Islam. Baru saja kita melalui bulan 12. Dalam keadaan yang alhamdulillah kita sihat dan kita masih lagi diberi kesempatan sebegini. Sepatutnya bila kita diberi peluang sebegini, kita ambillah peluang ini. Jangan kita terlepas daripada peluang yang kitanya diberi peluang lagi untuk hidup. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah yang panjang itu. Di antaranya Rasulullah suruh kita ambil peluang hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan kena faham bahawa walaupun kita mungkin terselamat daripada COVID-19, tak kena penyakit ni, tapi jangan kita ingat yang kita ni tak mati-mati. Jangan kita lupa yang diri kita ni sikit lagi akan sampai juga giliran kita untuk dimatikan oleh Allah. Boleh jadi kita tidak mati kerana yang disebut dengan COVID-19, tapi boleh jadi kita akan mati juga kerana sampainya ajal kita. Yang ni kena sentiasa berfikir dalam pemikiran kita, sentiasa dalam ingatan diri kita. Jangan sampai peringkat kita ni bila suatu ketika nanti kita dah kena penyakit pula, penyakit yang akan datang nanti, yang tak diberitahu oleh Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan tak bagi tahu tentang penyakit yang akan datang pada kita. Penyakit apa dia? Penyakit penyesalan yang tak berkesudahan. Kita akan menyesal. Bila kita akan menyesal? Bila kita nampak malaikat maut datang nak cabut nyawa kita. Bila kita saat mana suasana kita melalui kematian pada diri kita. Bila kita mula berkeseorangan dalam kubur, maka di waktu tersebut akan datang penyakit menyesal. Menyesal yang tak habis-habis. Sekarang kita tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Tapi bila kita hanya sampai saat di mana Allah panggil nyawa kita untuk dikembalikan kepada dia, datang penyesalan demi penyesalan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Kenapa kita menyesal? Kerana kita tak mengambil kesempatan dan peluang yang Allah kurniakan pada kita. Tuan-tuan, waktu mana kita dimasukkan dalam bulan Muharram ini, masuk lagi dalam bulan Muharram ini, ada di kalangan kita tak sedar yang umurnya menjadi semakin senja. Orang kita dia nampak akhir tahun ini bulan 12. Dia tak nampak akhir tahun ni bulan yang namakan dengan bulan yang disebut dengan Zulhijjah. Dia nampak akhir tahun bulan 12. Awal tahun bila? Bulan 1, bulan Januari. Kerana lamanya kita dengan suasana hidup sebegini. Padahal kalau kita guna kalender Masihi, kita akan terlambat beberapa tahun dalam hidup kita. Kita tak perasan umur kita dah semakin senja. Ramai di kalangan kita, kalau kita tanya di kalangan kita kan, berapa umur kamu sekarang wahai anak muda? Mesti ada yang jawab, baru umur 30 tahun Ustaz. Dia jawab demikian. Kita jawab, anak muda, umur kamu bukan 30 tahun. Kalau mengikut kalender Islam, umur kamu dah berumur 32 tahun. Tertinggal 2 tahun dalam hidup kamu. Kamu jangan leka dalam hidup kamu. Ada di kalangan kita, kalau kita tanya orang tua, berapa umur pakcik sekarang? Dia jawab, baru umur 60 tahun Ustaz. Baru pencen je Ustaz. Dia sebut demikian. Kita jawab, pakcik, bukan umur pakcik 60 tahun. Kalau mengikut kalender Islam, umur pakcik dah berusia 64 tahun. 64 tahun, 4 tahun pakcik dalam keadaan tertinggal. Sebenarnya, pada usia kita 58 tahun, mengikut 56 tahun, mengikut kalender yang disebut dengan kalender Masihi ini, kita dah berusia 60 tahun dalam hidup kita. Penting ke kita kena tahu umur 60 tahun dalam hidup kita ni? Penting. Saya nak sebut penting. Kerana bila kalian sampai umur 60 tahun, umur wajib mati. Dia panggil demikian. Umur wajib mati. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda-tanda kematian seseorang, apa dia? Bila kalian sampai umur 60 tahun hingga umur 70 tahun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun tu tak payah panjang lagi angan-angan. Siapa yang sampai usia 60 tahun dalam hidup dia, jangan dia berfikir lagi, jangan sibuk lagi tanya siapa juara Gegar Waganza. Jangan sibuk lagi tanya nak makan apa dalam hidup kita. Sibuk bertanya siapa yang akan kebumikan jenazah kita. Mula kita sibuk tanya dalam hidup kita, siapa yang akan berdoa pada kita waktu mana sunyinya kubur kita. Kita kena mula sibuk tanya, bagaimana kita nak melalui saat-saat malam tamu di barzah. Bagaimana kita nak lalui saat-saat mana ular-ular yang keluar daripada dalam kubur kita merayap di atas tubuh badan kita. Kita kena sibuk tanya, bagaimana kita nak buat di saat mana keluar ulat-ulat sebesar telapak tangan yang memamah daging-daging kita. Bunyi krak-krak, mamah daging-daging kita dalam kubur kita. Mula timbulkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kerana tuan-tuan pun tahu bahawa hidup kita ni Allah tak kekalkan hidup di atas dunia saja. Bahkan Allah hijrahkan hidup kita ni, lepas pada kita hidup di alam yang pertama dahulu, Allah hijrahkan kita hidup di alam kedua. Alam yang pertama, kita hidup di alam yang disebut dengan alam kandungan ibu. Seronok ke dalam kandungan ibu? Seronok. Siapa yang tak seronok hidup dalam kandungan ibu? Masa tersebut masa yang paling seronok. Dalam perut ibu, makan tak kena bayar, duduk dalam aircon 24 jam. Kemudian dalam keadaan kita boleh ikut ke mana ibu kita pergi, kita akan ikut serta sama ibu kita tersebut. Tapi sampai satu masa Allah paksa kita keluar daripada kandungan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan aku, yakni Allah, Allah sebut demi Allah, dengan nama Allah, akhrajakum min butuni ummahatikum, yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Hidup kita di alam dunia, seronok ke hidup di alam dunia? Hidup seronok. Siapa yang tak seronok menjadi bayi? Saat yang indah dalam hidup, dalam keadaan kita menangis orang pujuk. Saat mana kita nak mandi, orang tolong mandikan kita. Saat mana orang apa dia, kita menangis, orang pujuk kita. Berjalan ke mana saja pun semua orang geram dengan kita kan. Cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang nak geram dengan kita. Semua orang tengok menyampah je dengan kita. Tak sama lagi dengan saat bayi dahulu kan. Bayi masa yang indah, Allah jadikan, lepas pada kamu jadi bayi, kamu jadi kanak-kanak. Lepas pada kamu jadi kanak-kanak, kamu jadi remaja. Allah pindahkan masa dalam hidup. Dalam keadaan begitu, Allah paksa kita menjadi dewasa. Seronok ke perjalanan itu? Semua mengembirakan dalam hidup. Tapi sampai satu masa, Allah paksa kita menjadi tua. Allah paksa kita menjadi tua. Tua tak ada orang nak jadi tua. Orang sanggup pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia ni. Dalam hidup dia, orang sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia makan pil tersebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita dihijrahkan oleh Allah. Lepas pada kita tua, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Kita akan hidup, kita akan dimatikan oleh Allah untuk dihidupkan kembali di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup kita di alam barzah. Dalam kubur nanti, start daripada roh kita keluar daripada jasad kita, kemudian menghadap depan Allah, kedengaran di arasy Allah. Tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua malam ni insya-Allah. Bila keluar saja roh kita daripada mata kita tu, dengar suara di arasy Allah. Tentukan dia dalam syurga Illiyin. Ataupun kedengaran di arasy Allah menyebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka Sijjin tu, berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita sebut pada pemandi jenazah kita, perlahan-perlahan
sakit mati tadi belum habis lagi. Disebut dan diulang. Disebut dan diulang. Dalam keadaan demikian, kita nampak berapa orang yang nak semayang jenazah kita. Kita boleh bilang, kita boleh rasa siapa yang imamkan solat jenazah kita. Bila orang usung jenazah kita sampai ke kuburan, kita nampak siapa yang menurunkan jenazah kita. Nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Hidup kita di alam barzah, nampak orang turunkan liang lahat kita. Kita orang buka saja muka kita, bau tanah depan muka kita. Kedengaran suara di bawah telinga kita menyebut, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Sebentar je perjalanan hidup di dunia, kemudian kita hidup lagi di alam yang ketiga. Kemudian kita akan disoal perjalanan di alam barzah yang panjang, jauh lebih panjang daripada hidup di atas dunia ini. Berakhirkah kita di alam barzah? Tak. Bangun kita di padang mahsyar. Bangun kita, bila kita bangun di padang mahsyar, tatkala mana bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya. Sapu saja pasir-pasir yang melekat, tanah-tanah yang melekat ni, mulut masing-masing sibuk tanya. Man ba'athana min marqadina, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mula masing-masing sibuk tanya, siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok-elok kita tidur semalam, sekarang tiba-tiba kita bangun. Man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Lalu dengar suara, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, benarlah apa yang telah dijanjikan oleh rasul-rasul dahulu. Bila turun saja malaikat, mula kepung jin dan juga manusia. Malaikat mula turun berduyun-duyun. Disebut dalam hadis Rasulullah, bila kita bangun di padang mahsyar, mula kita dielak, mula kita dikepung dan digerakkan untuk menuju pada mahsyar Allah. Bila bergerak menuju pada mahsyar Allah, saat tersebut bila kita mula nak bergerak itu, malaikat mula cabar, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, malaikat mula cabar, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Siapa yang rasa nak lari hari ni, cuba dia lari sekarang hari ni. Malaikat mula cabar, jin, manusia, siapa yang rasa dia boleh lari sekarang? Atas dunia dahulu bukan main lagi kan kamu. Orang ajak, jom pergi dengan camah, dia mesti jawab, malam ni tak boleh. Kenapa? Malam ni ada pasar malam, dia sebut. Dia boleh jawab. Dunia ni kan tempat yang bercabang kan, jalan hidup. Kalau orang ajak kita baca Quran, jom baca Quran, tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya benak. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu, dia. Dia boleh jawab alasan dia kan. Bukannya semut je saya makan, dengan kengga-kengga pun saya makan. Dia boleh jawab demikian. Ni dunia kan. Dunia ni boleh beralasan kan. Tapi kamu kena ingat, kamu akan dihijrahkan oleh Allah. Dihijrahkan oleh Allah. Mula kita bergerak sampai pengadilan Allah, sampai pada mahsyar Allah, kemudian dihalau, sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, saya sengaja memulakan perbincangan hijrah ini. Saya nak sebut pada tuan-tuan, inilah yang dinamakan dengan hijrah, yang menyebabkan alim ulama minta supaya bila masuk bulan 1 dalam kalender Islam, ingatkan dengan peristiwa hijrah. Kenapa kena ingatkan dengan peristiwa hijrah? Padahal peristiwa hijrah ini bukan bermula dalam bulan Muharram, bermula daripada bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam. Sepatutnya demikian. Tapi bila masuk saja bulan Muharram, diingatkan dengan peristiwa hijrah. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan nak suruh ingat, sebenarnya dalam hidup kita ni, kita sedang memikul apa yang kita sedang pikul. Kita sedang tanggung apa?
Ramai di kalangan kita tersilap faham dalam hidup. Mereka fikir hidup ni kena tanggung perut. Kena tanggung perut. Lalu berkejaran setiap hari mencari untuk mengenyangkan perut yang sebesar ini saja. Perut yang sekecil ini. Lalu mereka sanggup berbunuh-bunuhan. Manusia sanggup meredah yang disebut dengan halal dan juga haram tadi. Tak dipeduli dalam hidup. Kenapa dia? Kerana mereka fikir hidup ini mesti kenyang dalam hidup mereka. Kenyang menjadi keutamaan dalam hidup mereka. Mereka rasa mereka kena tanggung perut ini. Yang ni di antara perkara yang membebankan dalam hidup. Ada yang disebut saya tak peduli makanan ustaz. Habis yang kamu kejar apa dia dalam hidup kamu? Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kamu kejar apa dalam hidup kamu? Cuba tanya jangan-jangan sekali tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan lah. Berkejaran sampai tak semayang, berkejaran sampai tak duduk majlis ilmu, berkejaran sampai tak tahu kitab, nama-nama kitab pun kita tak tahu, nama kitab, nama ustaz pun kita tak kenal. Mana di kalangan kita hidup berkejaran? Kalau kita tanya kejar apa? Kamu turun pagi balik gelap, kadang-kadang turun hari ni balik minggu depan baru balik dalam hidup kamu. Kadang-kadang ada orang yang turun hari ni, bulan depan baru sampai balik ke rumah. Dia kejar apa dalam hidup dia? Ada yang jawab, saya tak kejar perut ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar harta ustaz. Harta. Saya mesti memiliki harta dalam hidup saya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar harta bukan kejaran. Adakah kalian menganggap bahawa bila kalian mempunyai harta yang banyak, kalian menjadi mulia di sisi Allah? Allah tak pernah pandang pun dengan harta yang kita miliki. Tuan-tuan boleh berbangga ke dengan kenderaan mewah yang kita miliki, rumah-rumah besar yang kita miliki dalam hidup kita? Kita boleh bangga ke dengan jawatan yang kita miliki dalam hidup kita? Tak perlu bangga tuan-tuan. Tak perlu bangga. Islam mengajar dalam hidup kalian, harta kalian bukan untuk kebanggaan. Allah jadikan kamu banyak harta bukan memuliakan kamu. Berapa ramai orang yang pernah diberi harta tetapi Allah hinakan dengan harta-harta dia. Siapa dia? Qarun. Qarun di antara manusia contoh yang di mana dia memiliki kekayaan yang banyak dalam hidup. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda disebut yang bawa anak kunci je baru. Bukan bawa harta lagi. Bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan harta kekayaan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam Qarun dengan kekayaan Qarun dalam muka bumi sedalam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni kita kejar apa? Ada yang jawab, saya tak kejar harta ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar yang disebut dengan tahta dalam hidup saya. Tahta dalam hidup. Berkejaran untuk berebut jawatan. Berebut nak kedudukan. Orang kita ni nak jawatan berebut. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil pun berebut juga. Jawatan kecil je, JKKKKKK. Jawatan paling halus, berebut. Nah, dia rasa bila pegang jawatan memuliakan dalam hidup. Tak. Rasulullah datang, Rasulullah ajar jawatan tidak memuliakan. Tuan-tuan kena ingat, Rasulullah sebut siapa yang pegang jawatan, lagi banyak dia pegang jawatan, lagi dia menyesal di hadapan Allah. Lagi menyesal. Kalau tuan-tuan ada perasaan nak berebut jawatan, tuan-tuan sedang dilanda dengan penyakit hubbul jah war riasah. Tuan-tuan sedang dilanda penyakit nak pada jawatan dan nak kepada kedudukan dalam hidup. Yang ini paling bahaya dalam hidup kita. Kerana jawatan ini bukan satu kemuliaan. Rasulullah ajar jawatan satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Siapa yang ada jawatan dia kena bertanggungjawab di hadapan Allah. Pegang je jawatan. Katakanlah tuan-tuan jadi ketua kampung, misal contoh, ketua kampung. Tuan-tuan akan disoal depan Allah nanti.
Diri depan Allah. Malaikat tanya terus, kamu ketua kampung kan? Ya, saya ketua kampung. Dalam kampung kamu berapa orang yang minum air ketum? Senang kita. Tanya je soalan tu, tergamam terus. Minum air ketum? Tanya soalan demikian je. Dalam kampung kamu berapa orang yang tak solat? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Pegang je jawatan, tuan-tuan akan menyesal. Kecuali orang boleh tunaikan tanggungjawab. Tuan-tuan jadi AJK masjid, tuan-tuan ingat ke tuan-tuan jadi mulia? Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan jadi AJK masjid je. Hari tu tuan-tuan meninggal dunia, petang tu dalam kubur kena tanya terus. Kamu AJK masjid kan? Ya, saya AJK masjid. Kamu subuh pagi tadi datang tak? Subuh pagi tadi. Tanya soalan tu pun jenuh dah. Kan kalau saya sebut lama-lama ni, ramai pula letak jawatan malam ni tak kena. Cuma nak sebutnya, jangan rasa mulia dengan jawatan. Siapa yang kena pegang jawatan, dia kena pegang jawatan, dia kena tahu, aku ni akan dipersoal depan Allah. Aku ni akan ditanya di hadapan Allah. Bila tanya di depan Allah, aku boleh tunai ke tak boleh tunai. Bayangkan jadi suami orang pun menyesal. Jadi suami orang pun tak nak mengaku suami orang. Jadi isteri orang pun tak nak mengaku isteri orang. Allah cerita di akhirat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami. Jumpa tu masing-masing sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Suami pula sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Anak sebut pada mak ayah, mak ayah sebut pada anak-anak. Kecuali orang yang datang, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang dalam keadaan dia telah menunaikan tanggungjawab dia sepanjang dia hidup atas dunia, dia menghadap di hadapan Allah dalam keadaan tenang pada diri dia. Tuan-tuan, habis itu dalam hidup kita tanggung apa? Dalam hidup kita ni kita tanggung apa? Daripada peristiwa hijrah inilah mengajar hidup ini mesti menanggung Islam. Menanggung Islam. Islam ni mesti ditanggung bersama. Tak boleh tunggu ustaz saja yang menanggung Islam. Siapa yang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena tanggung Islam. Jangan dia ingat orang lain yang kena pikul. Kenapa nak tanggung Islam? Kerana hidup ini, kalau kita tanya, kejar apa dalam hidup? Kejar syurga biar dapat. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak dapat syurga, tuan-tuan. Selagi mana tuan-tuan tak confirm, tuan-tuan dalam tempat tuan-tuan dalam syurga Allah, dan saya tak confirm tempat saya dalam syurga Allah, jangan sampai kita menghadap depan Allah di saat mana kita ni tak confirm tempat kita dalam syurga Allah. Untuk apa kita hidup? Rumah besar, kereta mewah, jawatan semua ada, pengaruh ramai. Bila mati masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Hidup atas dunia ni makan sedap, tidur seronok, kita boleh berjalan ke mana merata, harta benda cukup. Masuk kubur, masuk neraka terus. Kenapa masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Kerana jawab tak pikul Islam. Memikul Islam menjadi tanggungjawab. Menjadi tanggungjawab. Lalu bila masuk bulan Muharram, diingatkan terus. Setiap di kalangan kita mesti pikul Islam. Sahabat-sahabat, kala mana mereka memikul Islam, sampai mereka terkeluar daripada kampung halaman mereka. Pikul Islam ni. Ada di kalangan kita kan, dia tak sampai hati nak sebut pada jiran-jiran dia bukan Islam, tentang Islam. Ni dia jadi serba salah. Tak bolehlah ustaz nak sebut, nanti sensitif dia sebut demikian. Rasulullah lagi sensitif di saat mana Rasulullah pikul Islam. Rasulullah masuk kemah demi kemah. Tiap-tiap musim haji kena halau. Sampai peringkat orang yang disebut dengan Ansar di kalangan orang-orang Aus dan juga Khazraj, bila Rasulullah masuk dalam satu kemah tersebut, dia dengar je Rasulullah cerita tentang Islam, lalu dia sebut terus, ini ikut yang disebut oleh orang-orang Yahudi yang dicerita akan datang Nabi akhir zaman. Baik kita ambil cepat-cepat Nabi ini, dan kita sanggup untuk kita bersama dengan Nabi ini dalam hidup kita ni sampai mati kita. Lalu berlakulah Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua, sehingga terbawa Rasulullah dengan sahabat-sahabat
untuk sampai di kota Madinatul Munawwarah. Ini punca dipanggil demikian. Punca Rasulullah nak suruh selamat Islam. Sahabat-sahabat bila sebut saja Islam kena tekan. Kena tekan sampai sahabat-sahabat tanya, "Mata nasrullah?" Bila kita akan diberi kemenangan oleh Allah ini ya Rasulullah? Bila Allah nak bagi kemenangan pada kita? Kalau tengok pada Bilal bin Rabah, kena heret dengan batu yang diletak di atas dada dia, diheret di atas kerikilan batu yang tajam, tersiat daging-daging Bilal bin Rabah di belakang ni. Saat mana kena tarik tersebut, tersiat nampak tulang-tulang putih Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sebut, "Ahadun ahad." Allah yang esa, Allah yang esa. Warga Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir direbus hidup-hidup dalam air yang menggelegak. Sorang-sorang terjun. Rasulullah tak boleh buat apa. Rasulullah sebut apa dia? "Sabran ali Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga Allah sedang menunggu pada keluarga kamu. Aku berjanji keluarga kamu akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah, seorang perempuan yang beriman pada Allah, digodok daripada punggung dia tersebut dengan besi yang panas. Digodok tersebut bunyi tembus sampai di halqum Sumayyah itu sendiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana saat mana membawa Islam. Bawa Islam, bawa tekanan. Bila kamu bawa Islam, kamu akan berhadapan ujian. Macam mana kamu nak buat dalam hidup kamu? Hijrah. Kamu hijrah. Pilihan dalam hidup tak ada lain, hijrah. Bila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, macam mana kita nak buat?" Rasulullah kata, "Pergi ke Yathrib. Pergi ke kota Madinah. Kamu akan selamat dalam hidup kamu. Kamu nak selamat apa dia? Nak selamat Islam yang ada dalam dada masing-masing. Bergerak masing-masing." Bila bergerak saja menuju ke kota Madinah, sahabat-sahabat mula pergi. Mus'ab bin Umair di antara orang yang pertama yang dihantar oleh Rasulullah, orang yang terawal hantar untuk mengajar Al-Quran Karim. Mus'ab bin Umair. Sahabat-sahabat yang lain minta dengan Rasulullah. Seorang-seorang datang. Rasulullah sebut, "Pergi kami." Pergi. Bila sahabat-sahabat semua pergi, datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berhijrah ya Rasulullah." Rasulullah jawab, "Ya, aku benarkan kamu hijrah ya wahai Umar." Lalu Sayyidina Umar bergerak. Sayyidina Umar tawaf di Baitullah. Siap tawaf di Baitullah, Sayyidina Umar tunjuk pedang dia. "Man minkum?" Siapa di kalangan kamu yang nak tengok kepala dia terpenggal daripada jasad dia, dan dia nak tengok anak-anak dia menjadi yatim piatu, manakala isteri dia menjadi janda-janda yang dia akan dikahwini oleh wanita, yang dikahwini oleh lelaki-lelaki lain. Sayyidina Umar sebut, "Tunggu Umar sebelah bukit sana. Umar nak hijrah," katanya Sayyidina Umar. Orang kafir itu tunduk semua. Di saat mana Sayyidina Umar sebut saja demikian, tak berani seorang pun. Datang Abu Bakar bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya hijrah ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Abu Bakar, kamu tidak diizinkan. Sehinggalah Allah mengizinkan aku pergi. Kamu kena turut berserta dengan aku, wahai Abu Bakar." Tuan-tuan, alim ulama tanya, kenapa Rasulullah dalam peristiwa hijrah ini, Rasulullah tak berhijrah dengan Sayyidina Umar? Rasulullah berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Pilih Sayyidina Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ni lebih penakut daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni lebih pemberani dipanggil dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Patutnya kalau kita nak berjalan, kita mesti pilih orang yang berani, baru kita jadi berani. Dengan kita pun boleh tumpang keberanian dia. Macam tuan-tuan duduk sebelah orang yang menguap, kejap lagi tuan-tuan akan menguap. Cuba tuan-tuan duduk sebelah orang yang dia khusyuk, tuan-tuan pun akan jadi khusyuk. Kita semayang kan, Rasulullah pesan, semayanglah sebelah orang yang khusyuk. Bila kalian semayang sebelah orang khusyuk, kalian akan dapat kekhusyukan dia tu dengan diri kalian sama. Dia akan jadi demikian. Kenapa tidak dipilih Sayyidina Abu Bakar, dipilih Sayyidina Umar? Umar berani tak berani Sayyidina Umar ni? Rasulullah sebut, kalaulah Umar berjalan, aku diberitahu oleh para malaikat Allah, bila Sayyidina Umar berjalan satu jalan, nescaya syaitan tak akan lalu lagi jalan yang dilalui oleh Umar itu. Beraninya Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar berani tak berani itu, sampai syaitan pun takut dengan jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar tersebut. Kita ni garang juga jalan satu jalan, penuh syaitan duduk belakang kita.
Beza langsung dengan Sayyidina Umar, dia panggil. Kenapa Rasulullah tak berjalan dengan Sayyidina Umar? Nak bawa Islam, bawalah dengan Umar. Patutnya demikian. Dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni takut tak takut tu, sampai Rasulullah kena pujuk Abu Bakar. Dalam gua tu pujuk. Allah takhafu. Kamu Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bimbang. Allah berserta dengan kita. Nak suruh tenang Abu Bakar tu, Rasulullah tidur atas paha Abu Bakar. Abu Bakar cerita, Rasulullah bila dia nak tenangkan aku, dia pilih untuk tidur di atas paha aku. Nak sebutnya gambaran demikian. Baru mukaddimah je baru. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة Tuan-tuan, saya nak jawab sikit je lagi cerita tentang mengenai betapa besarnya nilai hijrah ini, sehingga kan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Rasulullah tidak memilih Sayyidina Umar untuk menjadi penguat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama ditanya kenapa tidak pilih Umar, kenapa pilih Abu Bakar. Abu Bakar ni takut dibandingkan dengan Umar, sampai peringkat Rasulullah kena tenangkan Abu Bakar supaya Abu Bakar ni jangan takut, wala tahzan innallaha ma'ana, jangan takut dan jangan kamu duka cita wahai Abu Bakar, Allah berserta dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bila saat tengok Abu Bakar tu sebut, ya Rasulullah, kalaulah orang kafir tu dia tunduk je ya Rasulullah terhadap gua sur ini ya Rasulullah, dia tunduk je,
terhadap gua ni ya Rasulullah. Nampak terus kita dalam gua ni ya Rasulullah. Mati kita ya Rasulullah. Ni Abu Bakar sebut ada Rasulullah. Rasulullah nak tenangkan Abu Bakar ini sampai peringkat Rasulullah tidur atas paha Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini bila dia tidur atas paha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, nak sebutnya Abu Bakar kata sampai dengar dengusan. Rasulullah tidur tu, Rasulullah tidur sungguh-sungguh. Dengar bunyi nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun naik ni. Dalam keadaan begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Rasulullah, tuan-tuan bayang, Abu Bakar ni siapa dalam hidup Rasulullah? Rasulullah ni siapa dalam hidup Abu Bakar? Patutnya kita tanya demikian. Abu Bakar ni mertua Rasulullah. Mertua Rasulullah. Rasulullah ni menantu kepada Abu Bakar. Nak sebutnya gambaran, tapi boleh Rasulullah tu tidur atas paha mertua. Ada tempat kita buat, cuba try buat malam ni nak tengok. Malam ni balik cari mertua yang ada. Abah-abah nak ambil sunnah sikit malam ni. Nak tidur atas paha abah misal contoh ni. Tidur atas paha mertua. Mesti mertua kita mandang atas bawah. Budak ni dahlah anak aku, dia sapu dia semua. Dengan aku pun dia nak sapu. Nak sebutnya gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa tenangkan Abu Bakar. Kenapa tidak memilih yang disebut dengan Sayyidina Umar? Ulama-ulama jawab, Allah sengaja lakukan demikian nak ajar hidup kita ni bila kita bawa Islam, jangan bergantung dengan orang. Jangan bergantung dengan orang. Bila kita memikul Islam, wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut dengan celaan manusia yang mencela. Islam ni dia lawan hawa nafsu manusia. Bila kita sebut saja tentang Islam, dia akan melawan fitrah manusia, nafsu manusia nak tidur banyak. Islam ajar jangan tidur banyak. Tidur sikit-sikit. Islam ajar demikian. Nafsu manusia nak makan banyak. Islam ajar jangan makan sembarangan. Makan kena jaga-jaga cara makan. Islam mula didik demikian. Lalu hidup kita ni jangan bergantung dengan orang. Isteri jangan sekali-kali hidup bergantung dengan suami. Jangan. Bahaya besar dalam hidup kita bila kita hidup bergantung dengan seseorang. Suami jangan bergantung dengan isteri. Hidup ni tak perlu bergantung sesama makhluk, tetapi hidup ini mesti bergantung kepada Khalik. Bagaimana nak bergantung dengan Allah? Allah jadikan semua kekuatan-kekuatan yang ada dalam hidup Rasulullah, Allah padamkan dengan kematian. Di antara orang yang Allah jadikan tak ada dalam hidup Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid diwafatkan awal. Kemudian hidup Rasulullah, ayahnya diwafatkan belum Rasulullah lahir. Kemudian ibunya usia 8 tahun. Dia usia 10 tahun, datuknya Abdul Muttalib. Kemudian membesar, dimatikan orang yang kuat dalam hidup Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. Sehingga kan Rasulullah tidak lagi hidup bergantung dengan orang, tetapi hidup ini diajar Islam ni bergantung kepada Allah dalam hidup kami. Pergantungan yang besar inilah ia menyebabkan sahabat-sahabat tinggal kampung halaman, tinggal harta benda. Suhaib Ar-Rumi di antara contoh manusia yang meniaga di kota Mekah. Meniaga, untung besar dia. Bila dia dalam perjalanan nak pergi ke kota Madinah, dalam perjalanan ke kota Madinah itu diketahui oleh orang kafir. Orang kafir tahan Suhaib Ar-Rumi. Dia sebut, Suhaib, kamu datang daripada Parsi, kamu datang daripada Iran, kemudian kamu meniaga di tempat kami, kamu kaya di tempat kami. Lalu katanya mereka sebut, jangan kamu bawa sekeping barang kemas pun yang kamu boleh bawa ke kota Yasrib itu, kerana kamu meniaga di tempat kami dan keuntungan itu tempat kami. Dan kalau kamu nak samak juga, kamu pergi sebatang kara saja dan kamu tanggalkan segala kekayaan yang kamu miliki itu. Suhaib Ar-Rumi dengan linangan air mata tanggal harta-harta yang ada, duit-duit segala tinggal, segala hak milik yang ada tanggal semua, bagi pada orang kafir tersebut. Bawa jasad sorang-sorang, mengalir mata dia Suhaib Ar-Rumi sampai di kota Madinah. Rasulullah tengok Suhaib sampai tersebut, Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rubiha Suhaib wa rubiha Suhaib wa rubiha Suhaib. Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Lalu Rasulullah sebut, wa minan nasi man yashri
nafsahu ibtigha mardatillah. Ada di kalangan manusia sanggup dia jual segala-gala yang ada pada diri dia untuk mendapatkan keredaan Allah. Wallahu raufun bil ibad. Allah maha lemah lembut dengan hamba-hambanya. Ini kumpulan sahabat-sahabat. Keluarga, kalau kita baca lagi Ummu Salamah, suami Abu Salamah dengan Ummu Salamah dipisahkan selama 2 tahun jaraknya. Ummu Salamah ditangkap dan anak kecilnya dibiarkan dengan Abu Salamah pergi ke kota Madinah. Manakala Ummu Salamah duduk tepi jalan tiap-tiap petang menunggu kehadiran suaminya pulang, datang mengambil dia untuk pulang semula ke Madinah. Tiap-tiap petang sama 2 tahun lebih. Ummu Salamah, akhirnya Allah angkat darjah Ummu Salamah daripada sahabiah di zaman Rasulullah menjadi ummahatul mukminin, ibu kepada orang mukmin, setelah mana wafatnya yang disebut dengan Abu Salamah dengan dia berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab dan juga Ruqayyah, suami dia tak nak pergi. Suami tak nak pergi dalam peristiwa hijratul Rasul. Suami kufur. Waktu mana kahwin tu tak ada lagi hukum yang melarang daripada orang Islam kahwin dengan orang kafir. Bila sampai saja peristiwa hijrah, isteri Zainab ajak suami dia, jom kita pergi sama ke kota Madinatul Munawwarah. Suami dia kata, saya tak beriman dengan ayah, saya tak beriman dengan Rasulullah, saya tetap dalam keadaan sebegini. Zainab dan juga Ruqayyah ini berpisah dengan suami, pisah dengan suami, pergi ke Madinah semata-mata nak jaga Islam yang ada dalam jasad dia. Dalam perang Badar, suami bekas suami masing-masing ini datang perang lawan Rasulullah, lawan mertua, lawan, berjaya ditangkap dalam perang tersebut. Bila berjaya menjadi tawanan, saat mana nak suruh nak buat macam mana pada tawanan-tawanan ini. Lalu dalam keadaan demikian, Zainab datang berjumpa dengan Rasulullah dengan titisan air mata, tanggalkan gelang yang ada di tangan ini, nak bayar pada Rasulullah supaya bebaskan kembali bekas suami dia, bekas suami tersebut. Bila tanggal saja gelang bagi pada Rasulullah pegang gelang tu, Rasulullah menangis. Rasulullah tengok gelang tersebut, ni gelang Khadijah binti Khuwailid, gelang yang diwarisi daripada seorang ibu, kemudian turun kepada anak dia. Ibu tersebut ialah Khadijah binti Khuwailid, kesayangan Rasulullah. Tapi oleh kerana menegakkan kalimah Allah ini, harta benda sanggup dikorbankan segala-galanya. Inilah yang saya nak masukkan. Kita kena jadi sampai tahap ini. Saya nak sebut sekejap lagi macam mana kita nak sampai tahap ini. Yang pertama, jangan jadi golongan yang kedua dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa dalam hijratul Rasul, di mana golongan kedua yang datang sampai ke kota Madinah, dia betul terang dengan sahabat-sahabat. Dia sebut terus, aku datang ke Madinah ni bukan kerana Rasulullah, bukan kerana Allah. Habis tu kamu datang ni kerana apa? Dia pun jawab, aku datang ni bukan kerana Islam. Habis tu kamu datang kerana apa? Aku datang kerana tunang aku datang. Dia panggil hijrah Ummu Qais. Tunang dia bagi amaran pada dia, kalau kamu tak datang, nescaya aku akan kahwin dengan orang lain. Dia sayang, dia nak sangat pada tunang dia, dia datang juga. Datang dan dia bagi tahu pada orang ramai. Demikian juga dengan masyarakat kita ni. Ada di kalangan kita, minta maaf nak sebut, dia kadang-kadang kita kata, kenapa nampak rajin datang ke masjid? Dia pun jawab, berkenan anak Pak Imam. Berkenan anak Pak Imam. Satu hari anak Pak Imam kahwin, tak datang-datang dah dia. Nak sebutnya dia datang tu bukan kerana Allah, tapi datang kerana yang lain. Ada orang, kalau kita tanya kenapa datang ke masjid, nak dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Jamuan disediakan. Minta maaf nak sebut, perkara-perkara demikian kita kena elakkan dalam diri kita. Jangan hidup ini kerana selain daripada Allah. Jangan. Ramai dah orang kita ni, dia buat selain daripada Allah dan dia kecewa dalam hidup ni. Berbuatlah dalam hidup kita ni kerana Allah. Bila dia sebut saja begitu, dia pergi berjumpa sahabat-sahabat bagi tahu ada Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah sebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap benda yang kamu buat ni semua disandarkan pada niat.
Dan apa yang Allah nak balas pada kamu berdasar pada apa yang kamu niat. Ini cara demikian. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Rasulullah sebut, siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dia akan dapat Allah dan juga Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha, siapa-siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang diingin kahwin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan dapat apa yang diniatkan itu, dan dia tak dapat Allah dan juga Rasul dalam hidup dia. Kumpulan yang kedua, tuan-tuan, jangan jadi kumpulan yang ketiga. Dalam hidup kita ni, jangan jadi golongan kedua dan jangan jadi golongan ketiga dalam peristiwa hijrah. Siapa golongan ketiga? Saat mana Rasulullah dah pergi, sahabat-sahabat dah sampai di Madinah, orang lain semua dah bergerak sampai Madinah, tiba-tiba ada lebih kurang 7 orang yang tak pergi. Tak pergi, duduk kat Mekah. Dia semayang ke tak semayang? Dia semayang. Dia tutup aurat? Dia tutup aurat. Dia orang Islam, tapi tak pergi ke Madinah. Tak pergi, duduk je di Mekah. Orang tanya dia, kenapa kamu tak pergi ke Mekah? Kenapa kamu tak pergi Madinah? Dia jawab, kalau aku pergi ke Madinah, aku nak makan apa? Kalau aku pergi ke Madinah, projek apa yang kau dapat? Kalau aku pergi ke Madinah, aku nak tinggal kat mana? Ni harta-harta aku ni, siapa yang nak jaga? Kita tak perlu pun dengan Rasulullah. Kita hanya perlu untuk jaga hubungan kita dengan Allah. Dia sebut demikian. Ni golongan 7 orang disebut dalam kitab. Tuan-tuan buka balik dalam kitab, tuan-tuan akan jumpa dengan 7 orang yang tak pergi dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang lain semua pergi, tiba-tiba dia tak pergi. Ada orang kita macam tu kan. Orang lain semua datang doyon-doyon semayang berjemaah, dia tak datang semayang berjemaah. Orang tanya kenapa tak datang? Covid dia jawab. Dia boleh jawab lagi, Covid. Padahal dah dibuka dah ni masjid. Masa tak dibuka masjid dahulu tak apalah, ni masjid dah buka dah. Alasan, inna buyutana aurah. Dia sebut rumah kami tak ada siapa yang nak jaga. Wa ma hiya bi aurah. Sedangkan rumah dia tu bukan tak ada siapa nak jaga pun. In yuriduna illa firara. Tak ada lain dalam hidup dia. Dia nak melarikan diri daripada rasa tanggungjawab terhadap Islam. Tak nak tanggungjawab terhadap Islam dalam hidup dia tersebut. Yang lebih malang lagi, 7 orang ni, dia pergi dalam perang Badar. Dia tolong Abu Sufyan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi bantuan pada Rasulullah, bagi bantuan pada Abu Sufyan. Di waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam lagi, untuk lawan Rasulullah. 7 orang tersebut bukan sekadar bagi duit, bukan sekadar tolong orang kafir untuk lawan Rasulullah, bahkan dia turut serta dengan orang kafir tersebut untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar ini, malaikat Jibril bagi tahu pada Rasulullah. Bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, 7 orang ni datang ya Rasulullah. Rasulullah dengar saja, 7 orang ni datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat-sahabat, Zubair Al-Awwam, panggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Zaid bin Sabit, dipanggil 2-3 orang sahabat-sahabat. Orang ni datang. Rasulullah sebut, pastikan ke-7 orang ini berjaya dibunuh dalam perang Badar ini sendiri. Alhamdulillah, dalam perang itu berjaya dibunuh. 7 orang tu berjaya dibunuh. Bila berjaya dibunuh, selesai saja perang, Rasulullah sebut terus, asingkan jenazah mereka, jangan letak sekali dengan jenazah orang kafir. Rasulullah sebut asingkan jenazah mereka ni. Orang-orang ni jangan letak sekali dengan jenazah orang kafir. Rasulullah kata, sahabat-sahabat gali lubang mereka tersebut untuk dikambus jenazah mereka tersebut. Bila selesai gali lubang, heret jenazah tersebut, humban ke dalam lubang tersebut. Sahabat-sahabat selesai gali lubang, sahabat-sahabat heret jenazah tersebut. Heret muka ke bawah, dia tarik, bom, dicampak dalam lubang. Sorang-sorang dicampak. Selesai saja dicampak, Rasulullah berdiri depan lubang tersebut. Rasulullah cekak pinggang. Rasulullah panggil, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kami. Kejar dunia ni sampai tak reti nak semayang. Kejar dunia ni sampai tak tutup aurat.
Kejar dunia ni, tahu-tahu mati. Mati di hadapan. Di saat mana kita mengejar sesuatu yang kita kena tinggalkan. Bukan kita kejar satu benda yang kita kena bawa, tapi kita mengejar satu perkara yang kita kena tinggalkan. Dunia ni ramai mana dah orang yang kejar, nak kepada rumah besar, nak pada jawatan yang hebat, nak pengaruh yang ramai. Di saat kemuncak dalam hidup dia, tiba-tiba dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tersebut habis dia. Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar tegur Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu berucap depan mayat-mayat ni, mereka dengar ke ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Walaupun jasad-jasad mereka tidak mendengar apa yang aku sebut tadi, roh-roh mereka sedang mendengar apa yang sedang aku ucapkan tadi." Lalu Rasulullah baca ayat, "Wa innal ladzina yataffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Lalu dia masuk dalam kubur saja, malaikat tanya pada dia, "Qalu fima kuntum?" Kenapa kamu mati sedemikian rupa? Kenapa kamu mati sebegini? Mati di saat mana dalam handphone dia penuh dengan bahan lucah. Mati di saat mana dalam poket dia ada nombor ekor. Mati di saat mana dia sedang tak boleh baca Quran. Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali ni, di mana-mana pun saya sebut. Kalau tuan-tuan orang Kepong ni ada di kalangan kita yang malam ni tak boleh baca Quran, pastikan kalian umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan jangan mati. Kalau tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur tersebut, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas? Tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, "Quran boleh baca Quran?" Tak boleh, malaikat. "Quran tak boleh baca?" Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup, gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, malaikat. WhatsApp boleh baca, habis WhatsApp. Habis. Yang disebut dengan apa dia? Dengan Facebook, Instagram, semua boleh baca. Tapi Quran tak boleh baca. Tak malu hidup kita? Malaikat tanya, "Qalu fima kuntum?" Kenapa kamu mati macam ni? Mati tak ada langsung dalam hidup perjuangan Islam, nak menegakkan kalimah Allah. Tak ada dalam hati dia nak menegakkan kalimah Allah. Dia tengok orang lain dia. Dialah orang lain. Dia yang nak tegak agama Allah. "Inna hahuna qaidun." Kami nak duduk je, biar tengok. Biar tengok mereka berjuang macam mana. Kami tak nak terlibat. Kami tak nak sama. Kami nak duduk je kerja kami. "Inna hahuna qaidun." Mulut mereka sebut demikian. Bila dia masuk dalam kubur, mereka tanya terus, "Kamu belajar tafsir Al-Quran dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu tinggal kat mana? Kamu orang alim mana yang kamu kenal? Siapa yang kamu boleh jamin, yang boleh memberi jaminan pada kamu?" Tergagak. Mereka tanya, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bumi Allah ni, Allah buat pada kamu, tidakkah jadi luas? Bila masuk dalam kubur tu, mereka tanya, "Qalu fima kuntum?" Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab terus, "Qalu kunna mustad'afina fil ard." Malaikat, kami orang lemah atas dunia dahulu, malaikat. Tak sempat, malaikat. Malaikat tanya balik, "Qalu alam takun ardullahi wasi'ah?" Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas dalam hidup kamu? "Fatuhajiru fiha." Mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Diam terus, berdengung. Kubur tu berdengung. Sorang-sorang dalam kubur. Tak boleh nak bayang macam mana takutnya saat itu. Rasulullah cerita, lalu malaikat jawab, malaikat sebut, "Faulaika ma'wahum jahannam." Kesudahan mereka, Allah telah sediakan tempat dalam neraka Jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka Jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk mereka. Tuan-tuan, bila Allah bagi peluang pada kita masuk bulan Muharram ni, tuan-tuan, biarlah kita tanya diri kita, aku ni
Nak hijrah ke mana dalam hidup? Tuan-tuan kena tanya soalan ni. Kalau tuan-tuan tanya lagi saya, Ustaz, macam mana nak hijrah Ustaz? Senang je tuan-tuan. Malam ni, tuan-tuan balik ke rumah masing-masing, duduk depan orang rumah kita, pegang tangan orang rumah kita, pergi jauh-jauh sikit daripada anak-anak, pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan je pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Tanya je soalan tu pada orang rumah kita. Agak-agak abang ni boleh masuk syurga tak? Biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang, katanya rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Sejak saya kahwin dengan abang ni, tak pernah sekali pun saya khatam Quran. Saya memang hantaran kahwin tu Quran disebut. Tapi Quran ni saya tak boleh baca, abang pun tak boleh baca. Abang lebih banyak bawa saya ke pasar raya dibandingkan bawa saya ke masjid. Kita diam je, mesti mengalir mata kita. Kita ni kan, kalau kita meninggal dunia kan, terbaring je jenazah kita, orang rumah kita memandang jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni disebut. Amalan apa yang kita ada, yang kita jangka, kita bawa depan Allah, bagi tahu ada Allah, ya Allah, inilah amalan yang aku buat betul-betul kerana kamu ya Allah. Apa dia amalan? Biar orang rumah kita tanya balik, muka air bang, ada harapan tak? Kita memandang lebih kurang je, 2 kali 5, 5 kali 2 je kita sebut. Maknanya dalam hidup kita ni perlu perubahan, perlu hijrah. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz nak kena hijrah tiap-tiap tahun ke? Ya, hijrah sampai kita mendapatkan syurga. Jangan kita tak berubah. Jangan tak berubah. Bila kita yakin sungguh kita dapat syurga, di saat itu maka kita kekalkan dan istiqamahkan diri kita. Hijrahlah untuk sampai dapat syurga. Apa dia yang kena hijrah? Saya sebut banyak kali di mana-mana pun, ada 3 perkara kalau boleh dihijrahkan. Yang pertama, keyakinan hidup biar semakin menambah dengan Islam. Jangan ragu-ragu terhadap Islam. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati. Saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Jangan teragak-agak dengan Islam. Jangan pergi percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan liberalis. Jangan percaya. Tuan-tuan campur aduk je. Islam sikit, liberal sikit. Islam sikit, nasionalis sikit. Hancur lebu amalan. Kosong terus amalan. Jangan. Dengan Islam ni, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Islam dalam bab kekeluargaan. Islam dalam bab ibadah. Islam dalam bab sosioekonomi. Islam dalam kebudayaan. Islam dalam politik. Islam dalam hiburan. Semua benda terlibat dengan Islam. Jangan tertinggal walaupun sedikit sekalipun. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Buat perubahan ibadah. Ibadah apa yang kena berubah ayah-ayah, ibu-ibu? Solat. Solat tolong berubah dalam hidup kita. Solat jangan solat biasa-biasa, jangan. Tetapi semakin bertambahnya umur, semakin khusyuklah kita solat. Betul-betul terang ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian tanya diri kalian masing-masing. Sejak daripada kita solat, daripada muda sampai tua, berapa kali tengah-tengah kita qiyam, mengalir mata, menitik air mata sampai basah janggut kita. Berapa kali dalam solat kita sujud sampai basah tempat sujud kita. Berapa kali di saat mana kita boleh masuk saja masjid, saat mana kita boleh masuk masjid, mengalir mata, alhamdulillah, aku dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepadanya. Berapa kali dalam hidup kita? Kadang-kadang kita tak rasa apa-apa kan. Orang lain bila masjid ditutup, ada 2-3 masjid yang diberitahu pada saya, bila azan saja masa PKP baru ni, menangis teresak-esak Bilal. Berapa ramai imam-imam yang solat dalam keadaan tangisan yang penuh kekecewaan dan kesedihan di saat mana mereka solat tadi. Berapa ramai pakcik-pakcik di kampung-kampung yang tak boleh datang ke masjid, pergi ke pagar-pagar masjid, goncang pintu pagar masjid, menangis teresak-esak. Tanya Allah, ya Allah, kenapa pintu-pintu rumah kamu ditutup saat ini ya Allah? Dosa apa yang kami lakukan ini ya Allah?
menangis tu, melurut dekat pagar masjid tu, goncang pintu pagar masjid, bagi tahu kepada Allah, ya Allah, walaupun pintu-pintu rumah kamu ditutup, jangan kamu tutup pintu rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Doa pakcik-pakcik kita ni ada sampai tahap demikian. Ada dalam hidup kita ni, bila kita boleh solat, imam baca panjang je, kita rasa nikmatnya aku, ya Allah, seronoknya aku boleh solat sebegini rupa, ya Allah. Kenapa kita tak rasa demikian, tuan-tuan? Kenapa kita tak rasa? Saya nak sebut besarnya perasaan keduniaan dalam hati kita, sehingga kan kita menjadi tawar dan hambar terhadap solat kita. Dunia ni besar, tuan-tuan perhati betul-betul. Kita solat je terus melayang terus, masuk Giant keluar Giant, masuk Tesco keluar Tesco, meraung dalam pasar kita, sedar-sedar bagi salam. Kenapa solat kita begitu? Kenapa jadi demikian? Berubah. Masa kita dah berubah dalam hidup kita, masa kita dah sempit dah. Solat ni menjadi perkara yang ibadah yang paling asas dalam hidup. Yang pertama salat, yang kedua baca Quran, khatam Quran, tuan-tuan. Jangan sampai tak khatam Quran. Kita ni nak tunggu bila nak khatam Quran? Tak khatam-khatam Quran, baca Facebook, baca WhatsApp tiap-tiap masa, Quran tak nak baca. Orang kita dia jadi malas. Kenapa tak nak baca? Dia jawab, saya tak boleh baca, Ustaz. Kenapa tak boleh baca? Saya memang sejak daripada dulu lagi tak boleh baca, Ustaz. Saya kata, kalau tuan-tuan tak boleh baca, saya cabar tuan-tuan hafal ayat-ayat Quran. Sebelum mati, 3 surah ni mesti hafal. 3 surah ni mesti dalam dada kita. Apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia nak tidur malam, dia baca surah Al-Mulk. Kemudian malam tu dia tidur, malam tersebut sampai ajal padanya, sampai ajal dia, maka dia mati masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Dah ingat surah Al-Mulk, tak panjang pun, 30 ayat je. Hafalah 30 ayat. 30 ayat. Orang kita lagu-lagu dia boleh hafal, lagu-lagu retro, lagu-lagu lama-lama dia boleh hafal lagi. Ayat Quran tak boleh hafal. Hafal ayat Quran 30 ayat je. Lepas pada ingat surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah yang kedua surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah tak panjang pun, 110 ayat je. Surah Al-Kahfi, mula hafal. Kenapa surah Al-Kahfi? Bila kita meninggal dunia, roh kita dimasukkan dalam bekas surah Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Bila naik itu, seluruh alam ni nampak. Surah Al-Kahfi naik, dalam surah Al-Kahfi itu roh kita diletakkan, bersinar dan mewangi saat yang sedemikian rupa. Lepas pada surah Al-Kahfi, tiba-tiba kita, Allah panjangkan lagi umur, tak mati lagi kita, sambung surah yang ketiga. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah dipanggil. Surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Surah Al-Baqarah ni surah yang paling pendek dalam Quran. Dipanggil demikian, tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat je dipanggil. Nak suruh kita ni sentiasa bersemangat. Boleh, sempat ni boleh sempat. Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Rasulullah sebut, tuan-tuan biasakan, ayah-ayah biasakan dengar dalam rumah kita bunyi guli dalam rumah. Biasakan dengar orang tarik meja. Kadang-kadang orang ketuk dinding. Kadang-kadang ke atas atap rumah kita tu bunyi macam benda yang berlari, tu lari atas rumah. Anak-anak cucu kita tanya, apa benda tu? Musang, disebut demikian. Musang mana kat bandar Manjalara ni? Musang, tiap-tiap malam musang rumah kita je datang. Datang musang je ke rumah kita. Tak, sian musang, asyik dia je kena tuduh. Bukannya musang. Apa yang berlaku tu? Tu gangguan syaitan dalam rumah tangga masing-masing. Tuan-tuan perasan kan, kalau dah bunyi kerak, kejap lagi kita berkelahi suami isteri. Ada je benda yang kecil yang kita akan berkelahi. Ada je yang tarik muka. Ada je yang berkasar bahasa. Ada je di kalangan kita, mula kita tak rasa sesedap rasa dalam rumah tangga kita. Punca apa? Syaitan dah mula masuk dalam rumah tangga tersebut. Rasulullah kata apa dia? Baca surah Al-Baqarah. Mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan berani masuk dalam rumah tersebut. Tuan-tuan, bayang dalam rumah baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk?
Nak sebut bahasa yang mudah je untuk kita faham. Kalau rumah kita baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak kacau kita? Tak beraninya. Dah ada surah Al-Baqarah. Nak sebutnya merubah kita dengan Al-Quran Karim. Baca. Kalau tak boleh juga, ustaz saya hafal, tak boleh ustaz, tak boleh. Habis tu kalau tak boleh juga, nak buat macam mana? Saya cabar ayah-ayah, ibu-ibu, salin balik Al-Quran Karim. Salin balik, tekak Al-Quran tu. Tekak Al-Quran tu, salin ayat-ayat Quran. Sebelum kita mati, ada sebuah Al-Quran, tulisan tangan kita. Tulisan tangan kita, biar kita boleh sebut pada Allah, ya Allah, aku tak boleh baca, aku tak boleh hafal, tapi aku salin, ya Allah, aku salin ayat Quran. Sebuah Al-Quran kita salin, insya-Allah kita akan selamat. Dua, yang ketiga dalam bab ibadah ni apa dia? Tolong alihkan semua aset-aset yang kita ada di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk kubur seorang-seorang. Tuan-tuan ada aset, tuan-tuan ada harta, alih sekarang tuan-tuan. Alihkan segala aset-aset tuan-tuan yang ada atas dunia ini, hantar ke akhirat sebelum tuan-tuan masuk dalam kubur seorang-seorang. Ramai dah orang Melayu kita ni, dia cari harta pandai, cari sampai hujung nyawa. Bila sampai hujung nyawa, dia mati, dia tertinggal harta di atas dunia, dia masuk kubur seorang-seorang, dia kena jawab terhadap harta yang ditinggal atas dunia. Silap dalam hidup kita, rugi dalam hidup kita. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada aset, tuan-tuan cari rumah, tuan-tuan beli kenderaan, tuan-tuan ada harta benda, hantar ke akhirat sekarang. Kerja tuan-tuan tiap-tiap hari hantar ke akhirat. Macam mana cara nak hantar? Wakaf. Macam mana cara nak hantar? Derma. Macam mana cara nak hantar? Hibah, infak. Segala instrumen ini ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak menyesal dengan harta benda kita ini sendiri. Hantar. Macam kita pergi ke Mekah kan. Sampai di Mekah beli barang banyak-banyak. Sebelum kita balik tu kita tahu dah, tak lepas ni naik kapal terbang ni. Nak buat macam mana? Post ke Malaysia terlebih dahulu. Kadang-kadang air zam-zam dah sampai, kurma dah sampai, jubah dah sampai, tuan masih lagi berada dekat Mekah. Demikian juga kita. Kadang-kadang rumah kita, kereta, kemudian harta benda kita, barang kemas kita dah sampai di akhirat. Kita masih lagi di dunia. Ni konsep dalam hidup. Bila kita masuk dalam kubur, kita berjumpa semua barang-barang yang telah kita hantar ini. Panggil anak-anak kita, sebut ada anak-anak kita. Bahagian tanah tu untuk kamu, tanah ni untuk kamu, bahagian kenderaan ni untuk kamu. Bagi pada anak-anak kita. Jangan kelahi. Abah dah sampai umur 60 tahun. Mami, Umi dah sampai umur dalam 60 tahun. Jangan berebut lagi. Kalau mati, jangan berebut. Rumah bukan milik kamu. Rumah ni milik Abi dan Umi, milik Abi dan Mami. Kita sebut pada anak-anak kita, kamu jangan ambil. Rumah ni jangan rebut. Rumah ni, kita tanya, anak kita tanya, kenapa? Rumah ni Abi dan Umi nak wakaf untuk masjid. Jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya kalau saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah tu menjadi milik masjid. Rumah tu menjadi milik masjid. Itu cara demikian. Anak-anak kita pun bukan nak duduk rumah kita. Fashion rumah kita tu bukan fashion anak-anak muda terkini. Dia pun bukan nak duduk. Nanti dia akan berebut. Kalau dia tak duduk, dia berebut. Berebut dengan siapa? Adik-beradik dia. Dia tahu nilai harta tanah tersebut. Supaya dia tak berebut, pastikan menjadi milik kita. Kita mati masuk dalam kubur, masjid ambil rumah ni. Masjid bagi tahu pada orang ramai, rumah ni telah diwakaf. Tapi kami tak nak pada rumah ni, kami nak kepada nilaian terhadap rumah ni. Siapa yang nak beli rumah ni, dia boleh beli dengan harga sekian, dia boleh bayar menjadi milik orang Islam. Bagi tahu pada orang yang pembeli tersebut, manakala kamu, waktu mana kamu dah meninggal dunia nanti, wakafkan balik pada masjid. Duit yang kita dapat tadi, kita boleh gunakan untuk kerja-kerja mengimarahkan ekonomi umat Islam dalam kawasan masjid kita. Semua ni memanfaat dalam kehidupan kita. Dipanggil demikian pada diri kita. Ataupun bagi pada orang miskin, siapa kumpulan dan sebagainya, dari kalangan kita, manfaatkan harta wakaf tadi. Manakala kita masuk dalam kubur, kita berjumpa balik rumah yang kita tinggalkan itu. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Jumpa ke tak jumpa? Ini manfaat, dipanggil demikian.
Dan yang ketiga, yang kita kena ubahlah perangai kita, tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu, akhlak kita ni kena ubah. Ubah ke mana? Biar orang nampak kita ni ahli syurga. Berebut ni, saf yang pertama ni berebut. Yang berebut untuk siapa? Usia yang 60 tahun ke atas. Mesti berebut. Ayah-ayah, ibu-ibu datang masjid, jangan duduk lepak-lepak, diam-diam borak-borak lagi. Datang masjid, berebut saf yang pertama. Kerana pahala saf pertama dengan pahala saf kedua berbeza di sisi Allah. Bila orang tanya kenapa nampak berebut di masjid, tanda saya dah tak lama lagi berada di dunia ini. Saya tak sabar untuk saya diadili di hadapan Allah amalan-amalan yang saya lakukan di dunia ini. Nak suruh Allah cepatkan kita. Berebut dalam hidup kita demikian. Dalam perangai kita, pakaian kita, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau mana kalian datang masjid, pakai cantik-cantik bagaikan pakaian ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Secantik mungkin. Kemas, bau wangi, kumiskan tubuh badan kita ni, biar orang peluk tubuh badan kita, salam dengan kita ataupun bersisih dengan kita, bauan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mesti ada pada diri kita. Biar orang nampak gambaran itu. Ni tanda kita sedang berubah dalam hidup kita. Manakala kita berjumpa dengan sahabat-sahabat, sebut, doakan saya takut saya tak lepas di akhirat nanti. Jumpa je dengan sahabat-sahabat kita, kalau tak jumpa saya dalam syurga, tolong cari saya dalam neraka. Sebut pada sahabat kita, tarik saya masuk dalam syurga, saya takut dengan amalan saya ini. Sentiasa tawaduk. Semakin berusia, semakin tawaduk dalam hidup kita. Orang nampak ahli syurga dia ni di kalangan kita. Yang pertama, akhlak dengan diri kita. Yang kedua, tolong jaga akhlak dengan ibu dan ayah masing-masing. Ini saya nak ulang banyak kali, di mana-mana pun. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian ada mak, kalian ada ayah, kalian ada mak mertua, ada ayah mertua, kalian tolong jaga hubungan dengan mereka tersebut. Jangan sekali-kali singgung hati mereka, jangan. Saya dapati di kalangan orang Melayu kita ni, satu penyakit yang sedang berlaku. Dia tua, dia berusia, dia sibuk jaga diri dia, jaga anak isteri dia, dia tak sibuk lagi jaga ayah dia dan mak dia dalam hidup dia. Dia mula tolak pada orang lain. Dia tolak ada adik-adik dia. Dia sebut ada adik-adik dia, abang tak boleh jaga. Kenapa? Ni tak boleh kat rumah. Mak dan isteri abang ni tak sehaluan, dia sebut demikian. Dia mula sebut demikian. Mak dia, kadang-kadang mak dia sebut nak datang ke rumah dia. Dia sebut ada mak, tak ada bilik mak, tak ada bilik. Mak tak boleh datang. Kalau mak, sebenarnya dia nak tipu mak dia. Isteri dia dah bagi warning pada dia. Jangan baru datang, mak datang. Mak kalau datang ke rumah, siap, dia sebut demikian. Dia sebut, isteri dia boleh warning dia. Jadi dia jadi penakut dalam hidup dia. Dia jadi penyakit. Penyakit yang sedang dideritai di kalangan orang Melayu lelaki kita apa dia? Lelaki Melayu terakhir kita. Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Penyakit kita jadi takut dengan isteri. Padahal isteri kita tu dibandingkan dengan kita lah jauh. Orang jauh lah dia panggil. Isteri tu sepatutnya bagi support pada suami. Tapi tak. Akhirnya isteri ni menjadikan suami takut pada isteri. Bahaya ibu-ibu. Saya nak sebut ibu-ibu jangan buat demikian. Kalau ibu-ibu buat demikian sehingga datang kecenderungan dalam hati suami ibu-ibu ni, dia sampai tak jaga mak ayah dia, dengan ibu-ibu masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki bila dia sakitkan hati mak dan ayah dia, mak mertua dan ayah mertua dia, tak berjumpa syurganya dalam hidup dia. Tak payah cerita, tak payah sembang besarlah dia dalam hidup dia. Semayanglah macam mana sekalipun, kalau mak dia terasa hati dengan dia, jangan harap dia boleh dapat syurga Allah. Ibu-ibu sekarang ni terasa hati dengan anak-anak lelaki masing-masing. Kenapa dia? Ibu-ibu terasa hati dengan anak lelaki. Anak lelaki ni lebih dahului isteri masing-masing dibandingkan dengan ibu dan ayah masing-masing. Rela dia tinggalkan mak dan ayah dia dekat kampung. Dia duduk kat bandar. Bila cuti, mak dia telefon pada dia. Tak balik kau? Tak balik mak. Kenapa tak balik? Saya banyak kerja. Padahal dia tipu mak dia. Dia dah berjanji dengan isteri dia dan anak-anak dia nak pergi melancong. Nak pergi melancong. Dan mak dia harap baliklah sekejap. Tak boleh mak, dia kata saya dah berjanji dah. Saya dah kerja, banyak kerja begini. Dia cuba tipu ibu dia tersebut. Ibu dia pun percaya. Kalau begitu tak apalah.
ibu tak buatlah jamuan, misal contohnya. Tak buatlah jamuan kerana kamu tak boleh balik. Dia pun cuti je, dia pergi melancong. Pergi ke Wuhan pula tu, dia panggil. Pergi ke China tu, tak ada kerja, dia senang dia panggil. Nak sebabnya dia pergi melancong. Isteri dia pula pergi melancong tu ambil gambar. Ambil gambar selfie dengan suami. Selfie dengan anak-anak. Post dalam Facebook. Post dalam Instagram. Kebetulan mak dia ni ada Instagram juga, dia panggil. Mak dia pun tengok, oh, anak aku dah mula menipu aku. Dulu anak aku tak reti pun nak menengking-nengking aku. Dulu belum dia kahwin dengan perempuan ini, dia tak reti pun dia nak menipu aku. Tapi semenjak daripada dia dah ada pasangan hidup ini dan ada anak-anak dia dah mula besar, dia mula menipu aku. Ibu terasa hati. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh masuk syurga ke tuan-tuan? Saya tak boleh masuk syurga, tuan-tuan tak boleh masuk syurga. Tak lepas kita. Suatu orang perempuan, tolonglah, saya nak sebut, tolonglah bantu suami kalian. Jangan sampai menengking-nengking suami, jangan. Jangan tinggikan suara di hadapan suami. Orang lelaki jaga hati mak ayah. Orang perempuan jaga hati suami. Jaga hati suami. Jangan cakap kasar dengan suami. Jangan tinggikan suara di hadapan suami. Orang perempuan, kalian tinggikan suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan yang tuan-tuan lakukan. Tak ada pentingnya, tak ada hebatnya sembahyang tahajud malam-malam, bengkak dahi-dahi. Puasa Isnin Kamis, tapi bercakap dengan suami, ditengking-tengkingnya suami. Sehingga kan jadi takut suami dalam hidup. Kenapa diam semua ni? Macam kena je. Nak sebutnya, macam pernah kena je masing-masing. Malam ni baru kena ni kot. Tuan-tuan, saya nak sebut gambaran dalam hidup kita. Orang perempuan, tolonglah hormat dengan suami. Jangan angkat suara. Ni kadang-kadang kawan-kawan pun tahu dia ni memang takut dengan isteri dia. Takut dengan isteri dia. Sampai bila duduk cakap dalam telefon tu kan, duduk dengan kawan-kawan dia tu, tiba-tiba dengar deringan telefon. Bila dengar deringan telefon tu, dia pun tengok, Allah, dia kata, isteri aku telefon. Dia pun tunjuk, ya ke kawan dia sebut. Dia pun tunjuk kawan-kawan dia, tengok ni. Tunjuk pada kawan dia. Kawan dia tengok tulisan nama isteri dia, apa dia? Singa dia tulis. Nak sebutnya demikian. Dia siap dah tulis singa. Engkau boleh faham lah, dia sebut. Lepas tu dia, kawan dia kata jawab. Dia pun jawab. Isteri dia pun terus tanya, kat mana? Abang kat mana? Dia pun jawab, kat kedai, sedang minum dengan kawan-kawan. Minum lagi masa ni? Kau berapa ni? Katanya isteri, tengking ni. Isteri dia lama tu, hujung tu sebut, balik, katanya isteri. Suruh balik tu, dengar dalam handphone. Kawan-kawan dia dengar. Yang dia kena tengking pada isteri dia. Dia pun tutup terus handphone. Tutup terus. Aku balik dulu lah, dia sebut. Aku balik dulu, aku tak boleh tahan dah, dia sebut. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan boleh masuk syurga ke? Dengan amalan tuan-tuan demikian. Jangan, ibu-ibu, saya nak sebut, ibu-ibu jangan angkat suara depan suami. Jangan angkat suara. Anak-anak lelaki, kalian jangan angkat suara depan mak ayah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Jangan kamu tengking kata-kata mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakap dengan mereka ni dengan cara kata-kata yang paling lembut. Mak kita sebut apa pun, ya mak, ya je dengan mak. Ibu kita, bila ayah kita kata apa pun, ya ayah, ya. Lepas pada ni kita betulkan balik. Dia kena jadi demikian. Isteri sama juga dengan suami. Suami sebut apa pun, ya dulu, ya. Lepas pada ni betulkan balik. Dia jangan nak betulkan waktu tu. Dia akan jadi kemuncak kemarahan. Pertengkaran akan berlaku. Orang lelaki ni, penyakit dia, belum kahwin, banyak mulut. Lepas kahwin, mulut disimpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Orang lelaki belum kahwin, mulut bukan main lagi banyak. Tapi lepas kahwin, dia simpan dalam hati. Tak adalah mulut dia. Tak ada mulutnya. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Bila dah kahwin, mulut kat mulut, dia panggil. Mulut kat mulut. Dia nak betulkan kekeluargaan dia. Dia mesti riuh.
Dia mesti tanya, kat mana? Duduk kat mana? Tu jadi akhirnya dia menyinggung hati suami dia. Yang tu yang bahaya. Suami ni dia diam je, dia diam. Cuba tuan-tuan perhati betul-betul. Isteri belum kahwin, orang perempuan. Orang lelaki sibuk tanya, adik-beradik berapa orang? Dia pun jawab agak-agak, dia sebut. Tinggal kat mana? Teka, dia sebut. Senang je. Dia jawab tu pendek je. Tapi dah lepas kahwin, suami tak cakap banyak dah. Isteri tanya, abang nak makan ke nak beli? Nak makan, nak suruh saya masak ke nak kena beli? Lalu suami kata, tak apalah, abang beli je lah. Katanya suami, nak cari jalan mudah. Lepas pada tu, isteri pula dah beli makanan, nak suruh hidang ke abang nak ambil sendiri? Tanya. Suami kata, tak apalah, abang ambil sendiri je lah. Suami dia jawab, pendek je dia jawab. Tapi dalam hati dia, menyampah aku dengan dia. Dia mula mendendam perasaan tersebut. Jaga-jaga pada hari sekali. Saya nak pesan lah, biar kita jaga akhlak kita. Biar akhlak kita ni akhlak ahli syurga. Supaya bila kita boleh jadi jaga betul-betul, insya-Allah orang tengok kita pun orang rasa, alhamdulillah aku dapat keadaan yang terbaik dalam hidup aku. Nikmat yang Allah kurniakan hasil daripada kita berada di awal-awal bulan Muharram ini sendiri. Terima kasih di atas jemputan ini. Terima kasih di atas kesempatan dan peluang. Saya minta maaf terpanjang sikit pada malam ni. Sepatutnya kena berhenti awal lagi, tapi oleh kerana nak sebut juga supaya kita tak takut bini dipanggil demikian. Jadi oleh demikian nak sebut tu, mudah-mudahan dia akan bawa manfaat sama-sama kita. Dan yang pentingnya kita semua takut pada Allah. Saya harap supaya semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jumpa kembali dalam syurga nanti. Saat itu kita akan gembira di atas setiap amalan-amalan yang kita kerjakan sesama kita ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.